5 kursi lagi tuan-tuan. Untuk insya Allah kita pula akan menjadi Menteri Besar Negeri Pahang. UMNO akan berada di Barisan Membangkang insya Allah. Waktu UMNO jadi pembangkang di Pahang ini, kita akan tawarkan permit ceramah secara percuma, biarlah mereka buat ceramah. Tuan, nak tahu berapa orang boleh mari? Takut tak ada tubuh kerajaan mari pakai nak isi borang masuk Pah belaka, tak tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bi ta'alimihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya, yaitu gugur syahid. Dan di antara mereka ada yang menunggu giliran, dan mereka tidak mengubah apa yang mereka janjikan. Surah Al-Ahzab ayat 23. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Ustaz Rasli Abdul Jabbar, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Lumpur. Yang berhormat Fadilah Ustazah Salamiah selaku ahli Parlimen Temerloh, yang juga naib ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri Lancang, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan Temerloh, seluruh pimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Tamunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ceramah Jelajah Selamatkan Malaysia yang diadakan oleh Lajnah Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang dengan kerjasama PAS kawasan Temerloh pada malam ini. Saya dimaklumkan pada malam ini di seluruh Pahang ada 4 tempat ceramah yang diadakan pada malam ini, menggempur seluruh negeri Pahang, yang insya Allah akan membangkitkan semangat rakyat negeri Pahang. Walaupun kita mengikut jadualnya akan menghadapi pilihan raya ini mungkin beberapa tahun lagi dari sekarang, tetapi dengan semangat, dengan kekuatan, dengan iltisam, istiqamah yang ditunjukkan oleh petugas-petugas kita, jentera-jentera kita, PAS-PAS di kawasan-kawasan bersama dengan jentera Perikatan Nasional, kita yakin insya Allah dengan izin Allah, kita mohon daripada Allah, dengan keyakinan kita, Perikatan Nasional akan menawan negeri Pahang Darul Makmur insya Allah. Suasana ini merupakan suasana kemenangan.
Saya dan Ustaz Rasli datang daripada mesyuarat PAS Pusat di Johor. Beliau bertolak awal sikit, saya ni lambat sikit. Duk tengok dalam live tu, duk tengok tadi, walaupun kita buat ceramah setempat ini, tapi yang mengikuti secara live dalam TikTok, dalam Facebook, alhamdulillah dengan jumlah yang agak ramai. Dalam perjalanan saya duk tengok tadi, sengaja bawa lambat-lambat sikit nak suruh Ustaz Rasli bahan sejam lebih. Orang muda lagi tuan-tuan, betul tak? Janggut je panjang sikit. Jadi alhamdulillah kita boleh datang ke sini bersama dengan tuan-tuan sekalian. Saya tengok inilah dia saat-saat kemenangan. Tanda-tanda kemenangan, suasana kemenangan yang sedang merlanda daripada negeri Pahang pada hari ini. Bermula dari Merapuh, Lipis sampai ke Lancang, Bentong. InsyaAllah sampai ke puncak tertinggi Cameron Highland dan Genting Highland pun insyaAllah kita akan selimutkan dengan bendera Parti Islam se-Malaysia PAS. Nampak mungkin kita berangan-angan dan bermimpi, tapi percayalah tuan-tuan sekalian, kita pernah tengok bagaimana negeri Terengganu kita tawan kemudian kalah dan kita tawan semula. Kita pernah tengok bagaimana Kedah kita pernah menang kemudian tewas dan kita menang semula. Ketika saat negeri-negeri ini nak mencapai kemenangan, inilah saat dan inilah suasananya. Kalau di Kedah kita boleh menang meninggalkan 3 sahaja kerusi kepada Pakatan Harapan. Kalau di Terengganu mereka boleh sembelih ayam sampai putuh. Faham tak tuan-tuan? Sampai putuh, orang Terengganu sembelih ayam di putuh. Tak tahu boleh makan ke tak tahulah. Patutnya sembelih ayam ni kena tinggal retek sikit. Tapi dia ini sembelih ayam sampai putuh. Kalau Terengganu boleh menang semua, tak tinggal walaupun batu nisan. Maka tidak pelik negeri Pahang ni nak tambah 5 kursi lagi. 5 kursi lagi tuan-tuan. Untuk insya-Allah kita pula akan menjadi menteri besar negeri Pahang. UMNO akan berada di Barisan Membangkang insya-Allah. Waktu UMNO jadi pembangkang di Pahang ini, kita akan tawarkan permit ceramah secara percuma, biarlah mereka buat ceramah. Tuan, nak tahu berapa orang boleh mari? Takut-takut tak ada tubuh kerajaan mari pakai nak isi borang masuk Pah belaka, tak tahulah. Itu yang saya kasih sekalian. Malam ini kita berada di dalam bulan Jamadil Awal. Saya nak mengingatkan kita kepada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Jamadil Awal, yaitu peristiwa peperangan Mu'tah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, berlaku peristiwa peperangan Mu'tah yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun 629 Masihi. Kalau kita tengok bagaimana peristiwa Mu'tah ini berlaku, memperlihatkan bagaimana perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Tali-tali kepimpinan Islam itu sentiasa bersambung dengan pesanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Madinah, terdengar bagaimana kerajaan Byzantin, kerajaan Rom yang menguasai tanah Syam pada masa itu. Syam adalah merupakan suatu negara yang pada hari ini terletaknya Palestin, terletaknya Jordan, terletaknya sebahagian daripada Mesir. Ini Syam, Syria. Tuan-tuan sekalian, pada masa itu kerajaan yang namanya Syam ini dikuasai oleh Empire Rom, kerajaan Byzantin. Nabi hantar seorang utusan untuk berdakwah kepada Raja Rom,
kerajaan Ghatfan, iaitu kerajaan yang merupakan kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Rom. Utusan yang dihantar oleh Nabi telah dibunuh. Pembunuhan utusan adalah merupakan suatu peristiharan perang. Dalam tamadun manusia, walaupun berlaku peperangan, tak boleh untuk bunuh utusan, tak boleh. Tak boleh bunuh utusan, tak dibenarkan. Bila Nabi hantar utusan dibunuh, maka itu tandanya mereka mengisytiharkan perang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak berlengah lagi mengerahkan tentera untuk menentang kerajaan Rom, Empire Byzantine. Nabi sendiri tak pergi kerana keperluan untuk berada di Madinah itu lebih kritikal. Nabi bentuk sekelompok tentera, jumlahnya lebih kurang 3,000 orang. Nabi pesan kepada tentera ini, dan inilah dia kali pertama Nabi menyatakan pesanan kepada tentera, siapakah yang akan menjadi panglima perang. Biasanya kalau Nabi hantar tentera, Nabi lantik seorang panglima, cukup. Tetapi dalam peristiwa perangan Mu'tah ini, Nabi hantar, Nabi lantik seorang. Nabi pesan, kalau mati hak ni akan ganti. Nabi kata, amirukum Zaid bin Harisah. Fa in kutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Talib. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Nabi kata, pemimpin kamu, panglima kamu ialah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terkorban dan mati, yang akan menggantikan Zaid ialah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terkorban, yang akan menggantikan Ja'far ialah Abdullah bin Rawahah. Tak pernah Nabi buat pesanan sampai 3 orang. Nabi pesan, tak pernah. Dalam perang Mu'tah ni Nabi pesan untuk 3 orang menjadi panglima. Rupa-rupanya itu tanda bahawa ketiga-tiganya akan syahid di medan Mu'tah. Yang hari ini kalau anak-anak kita belajar di Jordan, dia ada satu universiti Mu'tah. Universiti Al-Baik, Universiti Yarmouk, ada Universiti Mu'tah. Mu'tah masih ada di Jordan pada hari ini. Berlaku perangan pada zaman Nabi, iaitu perang Mu'tah. Nabi hantar 3,000 orang pergi dalam perjalanan yang cukup panjang. Sampai tengah jalan, dengar cerita bahawa tentera yang akan menunggu mereka ialah seramai lebih kurang 200,000 orang. 3,000 orang nak melawan 200,000 orang. Sudah tentu dalam kepala mikir tak balik dah. Lawan 200,000 tuan-tuan. Atas kertas pun majoriti kalah 197,000 dah kalah. Kan? 197,000 dah. Tak benar dah. Nak lawan lagu mana? Kau mana? Demo tu jauh lebih besar. Kekuatannya lebih ramai dari sudut jumlahnya, nak lawan macam mana? Kita di dun lancang ni pun nak lawan di dun mentakak berasa tak berapa nak gerak mana. Contohlah kau mana. Nabi hantar 3,000 orang sampai tengah jalan dapat berita 3,000 orang ni tak balik semula. Mereka meneruskan perjalanan. Hidup mati, balik ke tak balik. Walaupun dalam keadaan kita tak balik sekalipun, dalam keadaan kita ditakdirkan mati sekalipun, kita akan pergi. Takdir Allah berlaku perangan. Betul sungguh mati Zaid bin Harisah. Orang nak lawan, orang tumpu kepada panglima, mati Zaid bin Harisah. Nabi berada di dalam, Nabi duduk dalam masjid pada masa itu. Nabi seolah-olah melihat peristiwa perangan Mu'tah berlaku di hadapan mata. Nabi kata, akhazar rayat al-an Zaid bin Harisah. Sesungguhnya yang sedang pegang bendera perang sekarang ini Zaid bin Harisah. Kemudian duduk sementara Nabi kata, summa qutila, Zaid telah terkorban. Zaid ni anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Nabi bawa dia ke negeri Taif untuk berdakwah, sama-sama dihalau oleh orang Taif. Sehingga orang gelar Zaid bin Harisah Zaid bin Muhammad, sebab anak angkat Nabi.
Sehingga turunnya ayat ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah seseorang itu dengan nisbah bin kepada ayah, jangan bin kepada orang lain, tapi kena bin pada ayah sendiri. Lalu dia tukar nama Zaid bin Harisah. Asalnya ayah dia ni Zaid, namanya Harisah. Tuan-tuan sekalian, Zaid terkorban mati. Yang bawa pula bendera perang, bendera nak jatuh. Kemudian yang memegang bendera perang ini sebagaimana pesanan Nabi ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun ambil bendera perang, ambil bendera. Nabi kata summa akhazar rayat al-an Ja'far bin Abi Talib. Yang bawa bendera sekarang ini Ja'far bin Abi Talib. Summa qutilat, kemudian dia terkorban. Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan sekalian, dia pegang bendera dengan tangan kanan. Orang potong tangan kanan dia. Dia ambil dengan tangan kiri. Orang kerak tangan kiri dia. Dia kepik bendera dengan paha dia. Orang potong kaki dia. Tapi bendera tak jatuh. Nak jatuh kak, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Itu dia Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebut bahawa aku melihat Ja'far bin Abi Talib sedang terbang di dalam syurga, diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Digelar Ja'far bin Abi Talib sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Ini dia perjuangan yang diyakini. Orang yang berjuang sampai ke akhir hayat tidak akan undur daripada perjuangan.